Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani Malaysia Memilih dan selepas pembubaran parlimen yang diumumkan oleh Yang Memohon Perdana Menteri semalam, kita sudah memasuki fasa untuk menunggu tarikh-tarikh penting yang akan diumumkan oleh pihak SPR untuk memastikan perjalanan Pilihan Raya Umum ke-15 berlangsung dengan baik. Dan pada hari ini misalnya Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia ataupun PKPIM menggesa SPR mempertimbangkan pelbagai faktor sebelum menetapkan tarikh-tarikh penting bagi memudahkan mahasiswa terlibat dalam proses pengundian pada Pilihan Raya Umum ke-15. Presidennya Ahmad Farhan Rosli berkata faktor tersebut termasuk cuti pertengahan semester universiti dan tarikh pelaksanaan convocation yang membabitkan begitu banyak universiti dan melibatkan begitu ramai mahasiswa yang akan terlibat pada November akan datang ini. Dan SPR misalnya mempunyai kuasa mengikut lunas perlembagaan dan undang-undang pada wewenang dalam proses perjalanan pilihan raya meliputi tarikh penamaan calon, tempoh berkempen, tarikh undi awal serta hari pengundian. Dan kalau kita lihat sejarah, hari pengundian pada PRU 12 dan 13 boleh dilaksanakan pada hari Sabtu dan juga Ahad. Tetapi pada Pilihan Raya Umum ke-14 iaitu pada 2018, kerajaan menetapkan ataupun SPR menetapkan hari undi pada hari Rabu, dan ketika itu kita lihat begitu banyak komen dan juga keluhan dari masyarakat sivil termasuk pengundi bahawa hari undi Rabu menyukarkan mereka untuk pulang ke lokaliti masing-masing untuk membuang undi, tetapi akhirnya undi PRU 18 ke-14 lah yang antara yang tertinggi sekitar 82% keluar mengundi walaupun pada hari Rabu ditetapkan sebagai hari undi. Dan hari ini kita akan melihat perkara ini kebetulan dalam menunggu pembubaran parlimen begitu ramai rakyat, saya rasa bukan hanya segelintir tetapi majoriti rakyat termasuk juga badan-badan sivil menggesa kerajaan tidak membubarkan parlimen pada musim banjir ataupun musim peralihan monsun ketika ini. Tetapi apa boleh buat, semuanya sudah pun terbubar, maka pilihan raya wajar dilakukan dalam tempoh yang terdekat untuk membentuk kerajaan baru. Jadi bersama saya pada malam ini Tharma Pillay, pengasas bersama Undi 18, untuk melihat bagaimana kita dapat menggesa ataupun menggerakkan satu reformasi ataupun gerakan massa supaya masyarakat termasuk Undi 18, pendaftaran automatik dan juga mereka yang berada di luar negara ataupun di luar daerah boleh keluar mengundi dengan selesa pada tahun ini. Tama, terima kasih sekali lagi untuk bersama Malaysia Memilih Agenda Awani pada petang ini. Tama, kalau kita lihat gesaan PKPIM tadi, apa komen Tama? Baik, pertama sekali terima kasih atas jemputan. Saya rasa ini isu yang cukup penting untuk membincangkan bagaimana untuk kita permudahkan apa isu-isu yang kita patut pertimbangkan sebelum tarikh dipilih dan dalam menjelang PRU ke-15 yang saya rasa cukup penting ini ya. Bagi saya apa statement yang dikeluarkan oleh PKPIM, saya rasa itu adalah satu perkara yang perlu dipertimbangkan lah kan, kerana kita pun sedar bahawa ini adalah satu-satunya kali, pertama kali dalam sejarah negara di mana setiap mahasiswa, every university student adalah seorang pengundi kan, tidak pernah berlaku sebelum ini kan. Maka saya rasa memang pentinglah bahawa SPR mengambil kira bahawa pihak mahasiswa dan juga bukan saja mahasiswa tapi anak-anak muda di politeknik, anak-anak muda yang berada di college community yang sedang mengambil STPM, ini semua perlu diambil kira apabila sedang membincangkan apa tarikh yang paling sesuai untuk pilihan raya. Kita janganlah ambil semasa mungkin ada peperiksaan, mungkin ada penghujung semester. Ini adalah semua faktor-faktor yang perlu diambil kira apabila kita ingin melakukan atau memilih tarikh pengundian nanti, kerana kita tahu bahawa untuk mendapatkan legitimasi untuk sesuatu pilihan raya itu kita perlukan perwakilan ataupun partisipasi yang cukup ramai. Sebab itu peratusan pengundian itu satu perkara yang kita selalu tengok dalam setiap pilihan raya kan. Oh, berapa ramai yang mengundi, berapa peratus yang menyokong, berapa peratus yang melibatkan diri dalam pilihan raya. Kerana sesuatu pilihan demokratik itu hanyalah bernilai kalau katakan kita mempunyai partisipasi ataupun perwakilan yang mencukupi atau penyertaan yang mencukupi dari rakyat.
Kan sebab itu saya rasa saya cukup menyokong apa kenyataan media yang dikeluarkan oleh PKPIM pagi tadi. Okey, Tama, untuk kita lebih realistik dari angka yang kita boleh lihat apabila pendaftaran automatik dan juga undi 18, kalau sekitar mahasiswa saja yang boleh mengundi ataupun layak sebagai pemilih adalah sekitar 5.74 juta. Mungkin dari angka yang ada pada undi 18, kalau melibatkan mereka yang berada di college community, di politeknik ataupun di tingkatan 6 untuk mengambil STPM, saya rasa mungkin tambah ataupun lebih tinggi angka berbanding 5.74 juta. Jadi, apakah kewajaran-kewajaran yang perlu difikirkan oleh SPR sebelum mengumumkan tarikh-tarikh penting pilihan raya, dan juga untuk memastikan kita dapat memberikan satu peratusan keluar mengundi di kalangan anak muda yang signifikan. Kalau tidak semua pun, sekurang-kurangnya separuh lah kalau apa yang kita mahukan partisipasi demokrasi yang tulen itu berlaku. Baik, pertama sekali bila kita bincang pasal angka lah, kita bundarkan 5.8 juta lah kan, secara senang untuk kita sebut 5.8 juta ini. Ini adalah jumlah pengundi baru yang telah dimasukkan dalam sistem pilihan raya negara setelah pelaksanaan undi 18 secara rasmi pada Januari 15 awal tahun ni kan, 2022 kan. Maka apa yang penting untuk kita fikirkan adalah pertama sekali, satu adalah apakah persediaan yang kita ada. Dan tentu pada mulanya kita berbincang tentang isu banjir kan, apa persediaan kita, apa SOP yang perlu dilakukan untuk pastikan bahawa rakyat boleh keluar dengan selamat, tidak ada isu kehilangan nyawa, dan dah tentu tidak ada kekangan dan halangan. Sebab kita pun risau bahawa kalau katakan kita berjemaah beramai-ramai pulang ke kampung halaman seperti biasa yang kita lakukan semasa musim PRU, apa yang saya risau secara peribadi adalah mungkin apa yang berlaku tahun lepas berulang kembali, iaitu mungkin ada trafik yang teruk kerana beberapa jalan-jalan utama mungkin dihalang. Itu pertama. Kedua, mungkin ada isu tanah runtuh, isu di mana beberapa jalan sekali lagi mungkin berbahaya untuk dilalui. Ketiga adalah mungkin ada isu di mana rakyat ataupun beberapa kawasan terpotong atau cut off dari segi untuk mendapatkan pegawai SPR dan sebagainya kan. Maka saya minta daripada SPR untuk menjelaskan apakah SOP kebersediaan ke arah menghadapi undi banjir ataupun undi di musim banjir. Saya rasa itu satu perkara yang teramat penting, bukan saja daripada SPR tapi juga daripada NATMA. Dan ini adalah satu perbincangan yang agak sukar, saya akui, tapi pentinglah untuk kita perjelaskan. Itu pertama. Kedua adalah untuk pastikan bahawa peratusan keluar mengundi tinggi, kita juga perlu untuk memantapkan lagi undi pos. Kerana seperti mana saudara-saudari dari PKPIM, anak muda dari situ, membangkitkan isu mahasiswa di universiti-universiti awam, tapi itu bertempat di kawasan di Malaysia. Tapi kita pun sedar, kita juga ada beratus ribu anak muda dan juga rakyat Malaysia yang sedang belajar, yang sedang bekerja, yang sedang mungkin ada hal-hal lain yang di mana mereka di luar negara untuk tempoh masa ini kan. Maka penting untuk kita fikir bagaimana untuk kita pastikan bahawa hak mereka terpelihara. Kita pun dah banyak kali dengar isu dengan undi pos ini di mana ballot paper kan, kertas undi kita hanya sampai pada masa yang terlalu lambat. Kalau katakan hari pengundian hari ini dapat semalam, atau ada kes di mana hari pengundian dah habis PRU dah selesai, baru dapat dalam beberapa hari lepas PRU dah selesai. Maka ini adalah isu-isu yang memang kita telah hadapi untuk PRU yang lepas. Kerisauan saya adalah adakah SPR cukup bersedia dengan bilangan pengundi luar negara yang sedang bertambah naik dengan mendadak dengan pelaksanaan undi 18. Kerana sekali lagi saya tekankan bahawa kita memang ramai pelajar anak muda yang sedang belajar di luar negara sekarang. Bukan saja atas tajaan swasta, tajaan ibu bapa, tapi juga tajaan JPA, tajaan MARA, tajaan pelbagai lagi institusi pendidikan negara kan. Maka kita kena fikir bagaimana untuk kita pastikan mereka dapat kertas undi pada masa yang sesuai, dan bagaimana untuk mereka hantar balik dengan cara yang mudah. Dan sebab itu kita juga di undi 18 kita telah meletakkan cadangan. Pada bulan lepas kita membuat press conference kenyataan media bersama dengan wakil-wakil anak muda dari serata dunia.
ada yang anak muda yang sedang belajar di UK, di Australia, di Singapura, di Amerika Syarikat, pelbagai negara di mana anak muda Malaysia sedang belajar, dan kita minta supaya ada penambahbaikan. Antara penambahbaikan yang boleh dipertimbangkan adalah dari segi menggunakan konsulat ataupun embassy sebagai satu tempat pengundian supaya lebih mudah. So jadi ini mungkin menjadi tempat undi awal seperti mana kita lakukan untuk polis dan tentera kita. Kita juga melakukan undi awal di luar negara, di konsulat dan juga di embassy di luar negara. Mungkin ini adalah satu cara yang mungkin boleh dipertimbangkan. Itu yang kedua. Dan ketiga dan terakhir juga saya ingin bawa adalah pastikan tarikh yang dipilih adalah tarikh yang sesuai. Kerana kita pun risau bahawa satu adalah isu banjir dan sebagainya. Tapi kedua adalah adakah cukup bersedia untuk SPR untuk menangani beberapa isu dari segi jumlah pengundi, untuk pastikan pacar yang cukup. Ini semua isu-isu yang perlu dipertimbangkan, dan juga kebersediaan SPR secara umum lah, bukan saja untuk isu banjir. Dan bila kita pun tahu bahawa ini mungkin PRU di mana jumlah pengundi adalah paling besar dalam sejarah negara. Maka sebab itulah kita risau bahawa kita harap SPR ada kebersediaan yang cukup untuk menghadapi isu ini. Untuk meraihkan demokrasi yang sihat dan juga hari besar demokrasi negara, pastinya segala perkara yang menambah baik sistem perjalanan pilihan raya dan demokrasi yang sudah pun kita laksanakan, termasuk undi 18, pendaftaran automatik, pengundian untuk dan akta anti lompat parti, begitu juga calon yang boleh ditampilkan adalah sudah pun diturunkan had umurnya. Jadi semuanya ini sebagai game changer, dan SPR menganggarkan perbelanjaan untuk pilihan raya ke-15 ini adalah sekitar 1 bilion. Jadi kalau kita ingin spend sampai 1 bilion dan segala perkara-perkara yang menjadi halangan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi sudah pun dilonggarkan, sudah pun dipermudahkan, mengapa tidak untuk proses hari yang ditunggu-tunggu, D-Day itu perlu ada juga reformasi yang jelas. Kerana ia tidak perlu melibatkan lagi pengubahan undang-undang di Parlimen. Dia melibatkan hal pentadbiran dan ada ruang-ruang kuasa yang boleh dilakukan oleh SPR. Jadi dalam hal berkaitan untuk menggalakkan undi 18, anak muda keluar mengundi. Jadi pada pandangan undi 18 dan juga Tarma, misalnya dari aspek pengoperasian ketika banjir, apakah perincian yang perlu diberi perhatian? Misalnya, mungkin kawasan itu terputus hubungan. Tadi Tarma sudah mengungkapkan. Jadi bagaimana untuk membawa mereka keluar, ataupun mereka perlu tinggal di dalam tetapi ada sistem untuk reach out mereka. Yang kedua, bagaimana kalau IC mereka hilang? Kerana mereka hilang dah segala harta benda kerana ditenggelamkan air banjir dan sebagainya. Adakah mereka layak mengundi tanpa ada IC dan sebagainya? Kalau ada ahli keluarga mereka kematian ataupun cedera, tidak boleh mengundi. Adakah semuanya ini perlu difikirkan? Pandangan Tarma. Baik, saya memang setujulah. Ini pelbagai masalah dan pelbagai cabaran yang akan dihadapi kalau kita melakukan PRU semasa musim bencana. Sebab tu nama pun bencana, kan, bencana alam. Ini bukanlah perkara main-main, kan, dan bagi saya ini semua perkara yang perlu dipertimbangkan, dan sebab itulah saya mengharapkan bahawa sebelum kita memilih tarikh dan sebagainya, perlu adanya perbincangan dengan agensi-agensi kerajaan lain, contohnya NADMA, dan juga bersama dengan kerajaan-kerajaan negeri, kerana kita pun sedar bahawa beberapa kerajaan negeri memilih untuk tidak bubar untuk PRU yang akan datang. Maka saya mengharapkan bahawa kita belajar dari apa yang berlaku tahun lepas, di mana tidak ada komunikasi yang jelas antara agensi-agensi kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Maka bila tidak ada komunikasi tersebut, dia melambatkan sistem amaran banjir pertama. Kedua, dia melambatkan pengoperasian untuk membantu rakyat. Itu kedua. Ketiga adalah ada beberapa kes di mana adanya kecelaruan. Siapa yang kontrol kawasan ini? Siapa yang boleh dibenarkan masuk? Siapa yang boleh memberikan bantuan? Ada kes di mana kerajaan negeri pun tidak dapat memberikan bantuan untuk masuk ke dalam kawasan tersebut. Maka dan satu lagi saya nak tekankan kenapa perkara itu penting, kerana kita ada kes di mana sekarang beberapa kerajaan negeri yang pilih untuk tidak bubar adalah kerajaan negeri yang mungkin terkesan dengan banjir secara teruk.
Pertama, Kerajaan Negeri Selangor, Kerajaan Negeri Pantai Timur, Kelantan dengan Terengganu. Ini 3 negeri saya rasa utama yang akan menghadapi isu besar semasa banjir kelak. Maka saya berharaplah bahawa SPR dan juga NADMA dan agensi kerajaan lain juga melakukan perbincangan dengan kerajaan-kerajaan negeri ini juga. Dan terakhir, seperti yang saudara katakanlah kan, mungkin ada kes-kes yang mungkin ada isu-isu besar kan, dan di bawah saya nak kongsikan untuk pada orang yang mendengar di luar sana bahawa bawah kuasa SPR memang ada kuasa untuk menangguhkan atau melambatkan pengundian di beberapa kawasan kalau katakan situasi banjir terlalu teruk. Ini adalah bawah bidang kuasa SPR, bawah akta SPR lah kan. Memang ada kuasa tersebut kan. Tapi kita juga tekankan bahawa kalau katakan ada pelbagai isu yang berlaku semasa banjir dan ada individu ataupun ada keluarga yang ada komuniti yang terkesan teruk, kita juga berharap wujudkanlah kelonggaran untuk pastikan bahawa mungkin kalau dokumen seperti IC atau lesen memandu contohnya tidak dapat dibawa, mungkin ada alternatif lain yang boleh dilakukan atau boleh dibawa untuk bantu mangsa-mangsa banjir ini untuk melaksanakan hak dan juga tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Kerana kita kena ingat bahawa dalam negara demokrasi, setiap undi kita adalah bernilai dan kita sebagai rakyat Malaysia ada hak untuk mengundi. Kan, dan itu satu perkara yang saya nak tekankan. Dan juga saya nak ingin bawa balik kepada PRN sebelum ini, PRN Melaka. Kita risau bahawa akan berlakunya isu seperti di PRN Melaka di mana beberapa individu yang mungkin ada kes COVID, yang mungkin ada isu COVID dan sebagainya, tidak dibenarkan untuk mengundi sampai ada kes mahkamah. Hal ini disebabkan SPR hanya memberikan kuasa kepada agensi seperti KKM untuk menentukan jalan atau proses pilihan raya yang berlaku. Maka saya berharap isu ini tidak berlaku lah kan. SPR sebagai pemegang taruh yang paling utama dalam melaksanakan pilihan raya negara mengikut perlembagannya, ikut perlembagan SPR yang paling utama. Mereka hanya patut berbincang dengan agensi lain tapi bukannya memberi kuasa penuh kepada agensi lain dalam beberapa hal untuk menentukan SOP. Saya berharap isu sama tidak berlaku lagi di mana SOP, kuasa menentukan SOP diberikan hanya pada agensi lain. Saya harap perkara itu diperbaikkan oleh SPR. Menarik. Itu pengalaman yang berharga apabila kita menghadapi COVID dan beberapa pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri berlangsung kepada ketika itu dan wajar tidak berlaku lagi untuk pilihan raya umum. Bagi undi awal, dalam kategori undi awal hanya dibenarkan anggota tentera, anggota polis dan pasangan mereka. Untuk undi banjir kali ini, wajarkah sebelum segala tarikh-tarikh penting diumumkan oleh SPR, wajarkah SPR juga mengambil kira petugas barisan hadapan yang akan bersiap siaga untuk banjir? Banyak sekali agensi. Kita ada NADMA, kita ada JKM, kita ada RELA, kita ada FPMM, kita ada mungkin pejabat daerah, Kementerian Kesihatan, NGO. Jadi wajarkah kategori ini diperluaskan untuk memastikan mereka boleh bersiap siaga untuk banjir tetapi mereka boleh dikategorikan sebagai pengundi awal seperti anggota tentera dan polis dan pasangan mereka? Pandangan undi 18. Bagi saya, kami memang menyokong 100% supaya undi awal diperluaskan untuk lebih ramai orang, lebih ramai golongan, lebih ramai komuniti. Kerana kita pun sedar bahawa undi awal ni masih undi yang valid, masih undi yang berharga. Kan kita tidak boleh cakap bahawa hanya kerana anda undi awal maka undi anda salah. Tak, memang kita kira juga. Maka bagi kita, kalau kita perluaskan, ini akan mengurangkan beberapa isu yang kita hadapi. Termasuklah seperti yang saya katakan tadi, isu pengundi di luar negara. Kalau katakan kita melakukan undi awal di beberapa tempat khusus di luar negara, mungkin kita boleh kurangkan sedikit isu undi pos yang dihadapi oleh SPR. Kerana kita pun sedar, SPR tidaklah ada beratus ribu ahli yang bekerja di bawahnya. Mereka pun ada kekangan dari segi resources, dari segi apa yang mereka boleh lakukan dari segi tenaga kerja. Maka kalau kita boleh permudahkan kerja SPR untuk mengawal undi pos dan sebagainya melalui undi awal, saya rasa perkara yang bagus. Berbalik pada isu banjir, saya memang menyokonglah kan, kerana kita pun sedar bahawa apabila banjir berlaku, bukan sahaja mangsa-mangsa yang akan terjejas haknya sebagai pengundi, tapi ramai lagi agensi-agensi yang mungkin tidak dapat hari cuti, tidak dapat time off, yang mungkin terpaksa bekerja full time, tidak ada masa langsung untuk mereka keluar untuk menjalankan hak mereka sebagai pengundi. Ini semua isu-isu yang akan berlaku kelak
dan mereka perlu on standby ya. Dan apabila mereka on standby, dah tentu mereka tak dapat keluar untuk pergi ke mana-mana kan. Sebab itu saya memang setuju bahawa patutnya diperluaskan, tapi ini antara isunya. Perlu ada pindaan pada beberapa SOP yang ada dalam Akta SPR itu sendiri untuk kita perluaskan dan permudahkan. Dan untuk pihak NGO dan juga saya rasa masyarakat madani lah, kita dah lama minta supaya SPR pertimbangkan perkara ini, termasuklah juga semasa COVID berlaku tahun lepas. Kerana kita risau, kalau ramai sangat datang berpusu-pusu masuk tempat pengundian, bukankah itu meningkatkan risiko COVID? Kalau katakan kita buat undi awal, maka kuranglah isu dia kan. Tak adalah ramai sangat nak pack untuk tempat pengundian dia. Maka secara tuntasnya, memang undi awal adalah satu fenomena atau satu langkah yang cukup baik. Bukan saja untuk undi banjir, tapi juga untuk undi POS, tapi juga untuk apa-apa pandemik yang kita mungkin hadapi untuk jangka masa yang akan datang. Maka saya ujarkan kepada SPR, saya gesa SPR untuk pertimbangkan undi awal, perluaskan, mantapkan lagi untuk pastikan bahawa pilihan raya negara lebih selamat, lebih efektif dan juga lebih representatif kepada semua rakyat Malaysia di luar sana. Ya, apa bezanya gesaan rakyat madani, masyarakat sivil dan juga orang awam tidak mahu berlaku pilihan raya ketika banjir, tetapi tidak dapat kita elakkan sekarang kerana sudah pun dibubarkan. Tak apalah, kita perlu harungi juga. Tetapi apa bezanya sentimen yang undi 18 dan Tarma rasakan? Akan ada satu gerakan massa. Kalau undi Rabu pada 2018, kita lihat semua pihak bekerjasama, ada crowdfunding, menyediakan tiket bas, tiket kapal terbang, tiket kereta api untuk mahasiswa, untuk mereka yang berada di luar daerah pulang mengundi, dan kita lihat hasilnya 82%. Tetapi adakah dengan keinginan dengan undi 18, pendaftaran automatik, dan kita tahu juga semua elemen ini perlu dijadikan motivasi untuk mereka yang berada di luar untuk pulang mengundi. Pandangan Tarma. Untuk saya yang penting untuk kita fikirkan tentang isu ini, mungkinkah ada sentimen rakyat dan sebagainya. Sebab itulah risiko yang diambil oleh pihak kerajaan atau kita boleh cakap oleh pihak Barisan Nasional lah, apabila mereka memilih untuk mengawalkan pembubaran parlimen kan. Itulah risiko yang mereka ambil. Dan perkiraan yang mereka ambil adalah pertama adalah, satu adalah diharapnya adalah PRU akan berlaku atau berlangsung sebelum banjir teruk berlaku atau bencana berlaku secara total. Itu pertama yang mereka harapkan. Kedua adalah mereka berharap bahawa sentimen menentang atau marah tentang kerajaan dan sebagainya, atau marahkan BN dan sebagainya, tapi sentimen ini akan terpisah. Dan kerana kita pun sedar bahawa antara pembangkang ada pelbagai kumpulan-kumpulan, contohnya ada PH dan PN sebagai gagasan besar, tapi juga ada GTA dengan pejuang, ada juga parti-parti kecil seperti Warisan yang cuba nak masuk juga, ada pelbagai lagi kumpulan-kumpulan. Maka perkiraan atau percaturan yang dilakukan oleh pihak Barisan Nasional adalah, katakan dia diawalkan, maka rasa marah rakyat itu akan sedikit kurang, maka mereka boleh menanglah. Itulah percaturan yang berlaku. Tapi saya nak kongsikan ada contoh, kalau kita tengok di luar negara, contohnya di Amerika Syarikat pada tahun 2001, di mana berlakunya untuk mereka pilihan raya musim banjir. Bukan banjir saja, tapi adanya taufan dan sebagainya kan. Dan kerajaan yang ada pada masa tersebut, Republicans, mereka kalah teruk pada masa tersebut disebabkan rasa marah rakyat terhadap keputusan untuk melakukan PRU atau PRN masa banjir. Maka saya rasa mungkin risiko itu mungkin akan berlaku, di mana rakyat merasa marah secara ramai-ramai, wujudnya satu gelombang rakyat untuk menolak BN, untuk menolak UMNO, dan ini mungkin akan mengeluarkan BN terus lah. Okay. Tapi ini adalah risiko yang mereka ambil lah. Ya. Menarik. Kita akan terus berinteraksi dengan Tarma dan juga rakan-rakan Undi 18, kerana inilah masanya kita menggerakkan gerakan masyarakat sivil untuk membawa seramai mungkin keluar mengundi apabila tarikh penting pilihan raya akan diumumkan oleh pihak SPR. Itu saja perbincangan kami. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.